lagi pada pagi yang mulia ini untuk siri kuliah tazkirah berkitab, iaitu yang bertajuk Himpunan Kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Sister Kamsiah Timbalan Pengarah MSD. Tidak dilupakan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim, penceramah jemputan kita pada pagi yang mulia ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, pada pagi ini kita bertuah kerana Al-Fadhil Ustaz telah membawa satu tajuk yang amat menarik untuk kita bahaskan untuk kita dapat tatap daripada Al-Fadhil Ustaz, iaitu bertajuk Himpunan Kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja manusia biasa. Rasulullah merupakan insan yang sangat mulia dan hebat. Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkaui zaman dan alam ini. Antara topik yang akan dibahaskan oleh Al-Fadhil Ustaz, siapakah yang dimaksudkan dengan Sayyidina Zaid bin Amru bin Naufal? Apakah kaitan apakah kaitannya dengan kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seterusnya Ustaz akan mengupas kelebihan setengah nabi yang turut dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sebelum ini Nabi Adam merupakan mempunyai kelebihan makhluk langit dan sujud pada baginda, tapi Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kelebihan, bahkan diberi kelebihan yang lebih hingga hari kiamat. Jika Nabi Nabi Nuh alaihissalam doanya makbul sehingga menenggelamkan terus kaumnya yang degil, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memusnahkan kepala penjahat orang Quraisy yang menganiaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jika Nabi Hud alaihissalam dibantu dengan angin ribut pemusnah kaumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut dibantu dengan angin ribut. Jadi apakah kaitan ini akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi menghalang segala azab. Jadi jika Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan air dari ketukan tongkatnya, bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan tersebut. Jika Nabi Sulaiman alaihissalam faham bahasa burung, Rasulullah juga faham bahasa burung dan unta. Dan begitu juga Nabi Isa alaihissalam mampu sembuhkan si buta, bagaimana keajaban mukjizat baginda Rasulullah SAW pernah menyembuhkan mata beberapa sahabat, dan banyak lagi petikan-petikan kisah-kisah yang menarik untuk Al-Fadhil Ustaz akan kupas pada pagi yang mulia ini. Dan insya-Allah sebelum saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan tazkirah, izinkan saya untuk menerangkan sedikit biodata Al-Fadhil Ustaz. Ustaz Abdullah Bukhari bin Rahim merupakan ketua di Jabatan Tilawah Al-Quran Salpet. Bidang fokusan beliau merupakan tajwid, tahfiz dan tafsir Al-Quran. Beliau merupakan sarjana Usuluddin pengurusan tafsir Al-Quran daripada Universiti Malaya. Berapa buah buku tulisan yang telah diterbitkan oleh Jejak Tarbiyah, PTS Publication, Telaga Biru dan banyak lagi. Al-Fadhil Ustaz juga merupakan seorang yang aktif berkongsi kuliah buku dan tadabbur Al-Quran di laman media Facebook miliknya. Pada tazkirah kali ini, Al-Fadhil Ustaz akan berkongsi ilmu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarah daripada kitab Al-Jami' fi Kasais Himpunan Kelebihan karangan Musa Ibn Rashid Al-Azimi. InsyaAllah, semoga tuan-tuan akan mendapat manfaat daripada tazkirah yang akan disampaikan Al-Fadhil Ustaz. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kuliah ini akan berlangsung sehingga penghujung 2020. Jadi selain daripada Zoom meeting ini, kuliah juga boleh ditonton melalui laman YouTube IUM MSD Kompetensi Development. Segala kehadiran akan diambil oleh pihak
MSD. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan tazkirah. Semoga ini memberikan kebaikan kepada kita semua. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemput Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Haji Yazid, Puan Kamsah, kaki tangan MSD dan seterusnya kaki tangan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia semua. Dengar semua? Dengar? Yazid okey? Sound saya? Dengar Ustaz, alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita terus kepada slide kita lah. Boleh tengok ke slide saya ni? Okey Ustaz. Okey. Tajuk dia Rasulullah bukan insan biasa. Tajuk ni sebenarnya saya ambil daripada buku ni. Buku ni tajuk dia Al-Jami' fil Khasa'is. Himpunan Kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni buku baru dalam tahun 2015. Cetakan pertama dia. Dan buku ni dia ada 5 bab. Bab yang pertama dia cerita mengenai kelebihan semua nabi yang turut dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita akan bincang inilah. Kemudian bab yang kedua, kelebihan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian bab yang ketiga, kelebihan semua nabi. Bab yang keempat, kelebihan umat baginda kita semua. Dan juga bab yang terakhir, kelebihan yang disandarkan kepada baginda tetapi sebenarnya tidak sabit ataupun tidak sahih. Kenapa penting untuk kita baca buku ni? Sebab cara untuk timbulkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengenali baginda. Itu cara dia, bukan dengan cara lain. Kita boleh pergi majlis berselawat sampai 1000 kali, tetapi untuk mencintai baginda tak dapat tidak, mesti dengan mengenali baginda, mengenali apa yang dibawa oleh baginda, ia kelebihan yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini tajuk ni, buku ni, dan buku ni insya-Allah kalau diizinkan Tuhan kita akan bedah buku ni sampai khatam lah, dan saya dah pernah khatamkan buku ni sampai 20 siri lebih dalam kuliah saya di sebuah masjid di KL. Okey, untuk topik minggu ni kita akan bincang mengenai kelahiran yang ditunggu-tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada dalam buku tapi saya tambah sendiri. Sama juga kisah penantian sepupu Aisyah bin Umar, siapa Zaid bin Amr bin Nufail, dan juga perbezaan darjat para nabi, dan kita tengok apa kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, rupanya Rasulullah ni memang dah ditunggu lama oleh semua agama, terutama sekali Yahudi Madinah. Contoh kalau kita tengok ayat ni, surah Al-Baqarah ni. Ayat ni Allah Ta'ala sebut sebagai satu tempelak ataupun teguran kepada Yahudi Madinah. Sebab apa? Yahudi Madinah ni sebelum kedatangan baginda, mereka memang selalu menceritakan kepada orang Arab musyrikin Madinah ataupun Yathrib pada zaman jahiliahnya, dan tentang kelahiran seorang nabi. Jadi bila Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka dapati nabi yang mereka tunggu itu bukan dalam kalangan Yahudi, lalu mereka mengisytiharkan perang kepada baginda. Berikutan itu Allah pun tegur dengan menurunkan ayat ini. Allah kata, "Walamma ja'ahum kitabun min indillah." Bila dah datang kepada mereka kitab daripada Allah, kitab Al-Quran, musaddiqun lima ma'hum, benarkan apa yang dah ada dalam kitab Taurat. Wa kanu min qabl, dan mereka tu pula Allah kata sebelum ni yastaftihun, selalu memohon kemenangan, 'alal ladzina kafaru, kepada orang yang kafir. Maksudnya pada zaman jahiliah kalau mereka ada krisis dengan orang Arab musyrikin di Madinah ataupun di Yathrib, berperang ke apa semua sekali, bila hampir mereka mengalami kekalahan, pada masa itu Yahudi ni akan bertawassul. Tawassul menggunakan sesuatu sebagai perantara. Mereka akan berdoa. Dia kata apa? Ya Allah, dengan berkat Nabi akhir zaman yang akan muncul, kami mohon kemenangan ke atas pihak musyrikin di Yathrib. Jadi selepas mereka buat lagu tu, biasanya mereka akan mendapat kemenangan. Maksudnya doa tawassul mengenai kenalnya mereka kepada Rasulullah memang dah biasa dibuat. Tetapi bila baginda datang, lain pula ceritanya. Okey. Kenapa saya share mengenai Zaid bin Amr ni? Ini antara watak yang penting dalam sirah. Tetapi ramai orang tak tahu siapa Zaid bin Amr ni. Okey, Zaid bin Amr bin Nufail, dia ni sezaman dengan Waraqah bin Naufal, itu sepupu kepada Khadijah. Dan kalau kita baca dalam sirah, apabila Rasulullah didatangi oleh Jibril dan baginda risau ketakutan, baginda mengadu kepada Khadijah, Khadijah pergi report ataupun menceritakan hal itu kepada
Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal memberitahu baginda ni akan dilantik sebagai nabi. Rupanya Waraqah bin Naufal ni dia sezaman seangkatan Zaid bin Amr bin Naufal. Kalau kita tengok Zaid bin Amr bin Naufal ni, dia ni siapa? Okey, sekejap. Zaid bin Amr bin Nufail ni, Zaid bin Amr bin Nufail, dia ni sepupu kepada Sayyidina Umar. Nama dia Zaid bin Amr bin Nufail. Sayyidina Umar pula Umar bin Al-Khattab ibn Nufail. Maksud mereka berdua berkongsi datuk. Cuma beza dia Zaid bin Amr bin Nufail ni, kalau kita tengok semasa di zaman jahiliah sebelum baginda dibangkitkan sebagai rasul, Zaid bin Amr ni pernah bersembang dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ni antara sahabat Nabi yang awal memeluk Islam di Mekah. Jadi di pesan apa? Dia kata, aku ni aku sedang menunggu ketibaan seorang Nabi daripada keturunan Ismail. Aku belum menemui Nabi tu, tapi aku sudah beriman, membenar dan bersaksi atas kenabian dia. Lepas tu dia pesan, dia kata, wahai Amir bin Rabi'ah, kalau kamu panjang umur bertemu dengan Nabi ni, sampaikan salam. Nak jadi ke cerita, sebenarnya rupanya Zaid bin Amr ni dia memang duduk di Mekah sezaman dengan Nabi, memang selalu berselisih. Duduk sama majlis dengan Nabi, tapi dia tak tahu itulah Nabi yang dia tunggu. Dan Rasulullah pun tak tahu baginda akan dilantik sebagai Rasul. Selepas baginda dilantik sebagai Rasul, Amir bin Rabi'ah tadi dia pun ceritalah kepada Rasulullah tentang pesan Zaid bin Amr. Dan Zaid bin Amr ni antara kemuliaan dia ni sebuah hadis. Kita tengok ni Sahih Bukhari. Zaid bin Amr ni kalau ikut sebuah riwayat yang sampai kepada Asma binti Abu Bakar, dia kata Zaid bin Amr ni antara kemuliaan dia, dia ni pantang dengar mana-mana bayi perempuan yang baru dilahirkan patut nak dibunuh. Sebab orang Arab jahiliah ni dia bunuh anak perempuan. Sebab apa? Anak perempuan ni bagi mereka memalukan dan juga merugikan, mengambil keberah bela anak perempuan sampai ke tua. Bila besar, kahwin dengan orang lain, suami bawa pergi. Jadi sebab tu mereka bunuh. Dan Zaid bin Amr bila dengar ada orang nak bunuh anak perempuan, dia akan pergi ke situ, dia akan ambil bayi tu, dia tebus. Lepas tu dia kata apa? Aku akan menanggung kos secara hidup. Kemudian Zaid ni akan bela bayi perempuan ni sampai dewasa. Lepas tu bila dah dewasa, dia bawa balik pergi jumpa dengan ayah budak perempuan tu. Dan dia kata, kalau kamu nak, ambil balik anak kamu dan jangan bunuh dia. Kalau kamu takut miskin, aku akan bayar kos saraan. Ini antara contoh kemuliaan Zaid bin Amr bin Nufail yang disebut dalam hadis lah. Tapi malangnya Zaid bin Amr bin Nufail dia ni meninggal dunia sebelum sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi walaupun begitu, tengok di hujung hadis ni, Nabi pernah bermimpi melihat Zaid bin Amr berada dalam syurga. Maksud dia ni seperti Waraqah bin Naufal. Dia kata ahli fitrah ataupun ahli tauhid sebelum kedatangan Rasulullah. Cuma apa yang nak disentuh ni mengenai Zaid bin Amr ni, dia membela tak bunuh anak perempuan. Dan kemuliaan ini adalah kemuliaan Bani Adi. Bani Adi ni siapa? Bani Adi ni kabilah kepada Zaid bin Amr bin Nufail dan juga Umar bin Al-Khattab. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca dalam contoh dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan sebagainya, memang disebut Umar bin Al-Khattab tidak membunuh anak dia. Cerita orang duk sebar masalah masuk dalam silibus pengajian sekolah rendah dan sebagainya. Lepas tu ada pula dibawa dalam ceramah-ceramah dan sebagainya yang mengatakan Umar ni masa zaman jahiliah pernah bunuh anak perempuan dia. Cerita itu tidak sahih. Cerita itu direka untuk memburukkan Sayyidina Umar. Dan ada yang kata cerita tu sebenarnya direka atau pokok tambah oleh orang Syiah untuk memburukkan Sayyidina Umar. Logik paling mudah, kalau kita buka dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibn Kathir dia menyenaraikan anak dan juga isteri kepada Umar bin Khattab. Dan sebut anak sulung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu siapa? Hafsah binti Umar. Dan dikatakan Hafsah ni dia lahir 5 tahun sebelum baginda dibangkitkan sebagai Rasul. Dan Hafsah ni isteri Nabi, hidup selepas zaman Rasulullah wafat sekalipun. Jadi nak cerita kalau sekiranya ada mana anak perempuan yang dibunuh oleh Umar, patutnya Hafsah lah hak sulung. Tetapi tidak begitu. Jadi lepas ni kalau ada orang nak bawa lagi cerita mengatakan Umar bunuh anak perempuan dia, kita kena sangkal. Kenapa itu adalah cerita yang tidak berasas. Dan nas-nas yang kita share sekarang ni, ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan Zaid bin Amr, Umar bin Al-Khattab, kedua-duanya daripada kabilah Bani Adi yang menjaga nyawa anak perempuan dan tak bunuh.
Jadi stop habis dekat cerita ni, jangan dipanjangkan. Okey. Kemudian kita masuk buku ni ataupun kitab ni dia mula bahagian awal dia dimasukkan ayat ni. Ayat ni kata tilkar rusulu, itulah para rasul, faddalna ba'dahum 'ala ba'd, yang kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Dia kata minhum man kallama Allah, ada sebahagian mereka yang boleh bercakap secara terus dengan Allah seperti Musa, dan ada yang kami angkat setengah darjat atas darjat yang lain. Jadi ayat ni cerita para nabi ni ramai. Dalam sebuah hadis dalam Musnad Ahmad, Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya Rasulullah berapa orang para nabi. Dia kata 100, baginda kata 124,000. Kemudian daripada 124,000 itu disebut rasulnya adalah 315. Walaupun hadis ini ada pertikaian oleh para ulama hadis, tapi nak cerita para nabi ni ramai, rasul pun ramai. Walaupun para nabi dan juga rasul ni ramai, Allah Ta'ala memang beri kelebihan kepada sebahagian nabi. Antara contohnya Musa dan sebagainya. Jadi buku ni pada bab yang pertama dia nak cerita apa, dia kata rasul lain ada kelebihan itu, Rasulullah pun ada. Maksud rasul-rasul lain ada kelebihan, Rasulullah pun ada. Kita tengok yang pertama, nabi yang pertama, ayahanda kita, Nabi Adam alaihissalam. Tengok apa kelebihan dia. Dan Nabi Adam alaihissalam biasalah kalau kita cerita Nabi Adam, ayat ni akan keluarlah. Antara kelebihan baginda, bila Allah Ta'ala cipta baginda, Allah Ta'ala suruh malaikat ataupun makhluk langit sujud kepada baginda, lalu semuanya sujud. Okey, tengok ayat ni. Nampak semua skrin saya? Ni penting sebab apa ni, kita nak appreciate ayat ni, kita kena belajar ataupun nak appreciate fakta yang saya bawa ni, kita kena belajar bahasa Arab. Tengok Allah kata wa idh qulna lil malaikati isjudu. Ingat bila kami katakan, Allah kata kepada para malaikat, sujud kamu pada Adam. Ni usjudu ni fi'il amar, maksud suruh. Kamu semua kena sujud pada Adam. Lalu Allah berkata fasajadu, tengok yang saya basahkan. Fasajadu, kalau terjemah dia, maka mereka telah sujud. Past tense, maksud berlaku dah. Bila berlaku ni aktiviti sujud pada Nabi Adam hanya sekali sahaja dalam sejarah dunia. Bila sejurus Adam diciptakan. Maksudnya malaikat langit yang mulia sujud kepada Adam. Selepas Allah Ta'ala arahkan mereka, sujud itu cuma berlaku sekali sahaja, dan selepas itu sujud itu sudah menjadi sejarah dunia dan tidak berlaku lagi dah sekarang. Dan sujudnya malaikat kepada Adam itu satu kelebihan. Mari kita tengok apa pula kelebihan baginda yang melibatkan malaikat. Okey. Kita tengok ayat ni, ayat surah Al-Ahzab. Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat ni popular lah. Allah kata sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun, sentiasa. Ni kalau kita belajar bahasa Arab, yusallu ni fi'il mudhari' ataupun dalam bahasa Inggeris nak bagi faham present continuous tense. Maksudnya sedang berlaku dan tak putus-putus. Jadi apa yang difaham oleh para ulama, dia kata apa? Kalau Adam alaihissalam kelebihannya malaikat langit sujud pada baginda, tetapi sujud itu cuma sekali dalam sejarah dunia, Rasulullah jauh lebih hebat. Kenapa? Allah dan juga para malaikat dikata yusalluna, kalau terjemah sentiasa berselawat kepada Nabi secara berterusan sampai kiamat. Maksudnya selawat Allah itu selawat kepada Allah, maksudnya apa? Limpahan rahmat. Dan juga selawat para malaikat ni doa kesejahteraan. Berlaku secara berterusan kepada Rasulullah daripada saat baginda dilantik sebagai Rasul sampai hari ini, sampai kiamat. Jadi maksud aktiviti yang melibatkan malaikat kepada Rasulullah berterusan, tetapi aktiviti yang melibatkan malaikat kepada Nabi Adam cuma berlaku sekali sahaja. Ini antara kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya Nabi Nuh alaihi salam. Saya risau masa suntuk, takut tak sempat tu saya skip-skip. Seterusnya Nabi Nuh alaihi salam. Antara kelebihan Nabi Nuh alaihi salam, doa kemuslihan kepada umat baginda dimakbulkan Allah. Tengok Allah kata apa? Nabi Nuh ni Allah kata apa? Fada'a rabbahu, maka Nuh berdoa kepada Tuhannya. Dia kata apa? Inni maghlubun, sesungguhnya aku telah ditewaskan oleh kaumku. Fantasir, maka bantulah aku. Lalu ditewaskan sebab apa? Baginda berdakwah selama 950 tahun. Itu disebut dalam surah Al-Ankabut. Lalu bila dah habis tu, baginda pun berdoa supaya diberi kemenangan. Lalu Allah Ta'ala pun beri kemenangan, habis kaum dia musnah. Nah, ini kita kata kelebihan yang ada pada Nabi Nuh alaihissalam. Cuma tuan-tuan ada hak nakal lah.
ada yang nakal sikit, dia kata ayat ni kalau kalah main bola ke apa, baca ayat ni anni maghlubun fantasir. Pernah sekali saya bagi kuliah, saya cerita ayat ni lah. Saya kata ayat ni Nabi Nuh minta supaya diberi kemenangan sebab dah hampir kalah. Lepas tu saya bergurau lah, saya kata boleh guna buat main bola ni. Dekat-dekat nak kalah tu, anni maghlubun fantasir. Lepas tu nak jadi cerita habis kuliah, bayangkan sejam lebih kuliah saya, topik macam-macam, datang seorang lelaki, dia kata, Ustaz, mana ayat tadi tu kalah main bola tu? Saya kata, astagfirullah. Banyak-banyak topik yang ni yang menjadi perhatian. Ini antara contoh kita kata kalau boleh kita elakkan hal ini. Al-Quran ni bukan turun untuk kita ambil poin-poin part-part yang kita rasa kita nak guna sahaja. Okey, Rasulullah, Nabi Nuh dimakbulkan doanya. Tengok Rasulullah macam mana. Okey, Rasulullah ni hadis ni panjang. Ini cerita dia Abdullah bin Mas'ud. Dia kata pada satu hari ni cerita di Mekah. Ketika umat Islam masih lagi lemah di Mekah. Pada satu hari Rasulullah SAW duduk semayang di Mekah depan Kaabah. Kemudian ketika baginda duduk semayang tu, Abu Jahal pun panggil geng-geng dia, cabar. Siapa yang sanggup ambil selaput janin untuk kabilah fulan tu, bau busuk kotor tu, bau kata unta bau beranak tu, ambil selaput janin tu pergi letak atas belakang Muhammad. Lalu Uqbah bin Abi Mu'aid, ni antara orang yang paling jahat lah, kita kata apa, Sarib Dun lah ni. Di Mekah dia lah Sarib Dun masa tu. Dia pun sahut cabaran, dia ambil selaput tu, masa Nabi tengah sujud, dia letak atas belakang Nabi. Lepas tu, pembesar Quraisy bersama Abu Jahal ketawa besar. Dia berjemaah ketawa. Dan pada masa tu Abdullah bin Mas'ud dia kata dia tengok dia tak ada buat apa. Kenapa sangat minoriti masa umat Islam. Tengah duduk kalut macam tu. Ringkas cerita Fatimah pun datang. Fatimah pergi buang selaput unta tu daripada belakang Nabi. Lepas tu riwayat lain Fatimah ni budak kecil umur dalam 5-6 tahun atau macam tu lah. Pergi dekat pembesar Quraisy, dia pergi marah. Kenapa buat ayah dia macam ni. Dan pada masa tu Nabi pun angkat kepala dia. Nabi pun berdoa. Dia berkata, Ya Allah, aku serahkan kemusnahan Quraisy padamu 3 kali. Dan lepas tu orang katanya Abdullah bin Mas'ud, cerita riwayat ni, dia kata pada masa tu semua terkejut. Pembesar Quraisy yang duk ketawakan Nabi terkejut besar bila Nabi doa macam tu. Sebab apa mereka faham doa di Mekah ni sangat mustajab. Dan katanya Abdullah bin Mas'ud, dia kata demi Allah. Dia kata aku memang tengok sendiri seorang demi seorang pembesar Quraisy yang mentertawakan Nabi dalam peristiwa ini, mereka ni ditimbus mati, dibunuh dalam perang Badar. Maksudnya kalau Nabi Nuh alaihi salam doanya makbul lalu kaum dia dimusnahkan, Rasulullah pun sama. Rasulullah pun ada doa baginda yang makbul memusnahkan kita kata musuh-musuh baginda. Okey. Kemudian kalau kita tengok juga dalam cerita Nabi Nuh, Nabi Nuh ni apabila Allah Taala suruh dah berlaku banjir, lalu bergeraklah bahtera tu, Allah Taala kata apa? Dia kata fasluk fiha, maka isi atau masukkanlah fiha dalam bahtera kapal kamu itu min kullin zawjaini itsnain, setiap makhluk berpasang-pasang. Termasuk juga di sini apa dia? Yang berpasang-pasang ni adalah haiwan. Kata min kullin zawjaini itsnain. Waktu cuma kalau kita fikir kenapa Allah Taala sebut dalam kisah Nabi Nuh supaya diselamatkan juga haiwan. Sebenarnya dia agak saintifik. Macam food chain dah untuk menjamin rantaian pemakanan manusia. Sebab ulama ramai duk bincang ada kata banjir Nabi Nuh ni berlaku seluruh dunia. Kalau sekiranya Nabi Nuh tidak selamatkan spesies haiwan ni, bila dah berlaku banjir memang kelam kabut sikit. Kenapa? Kita kata rantaian pemakanan ataupun ekosistem bumi ni akan rosak. Sebab tu antara hikmah kenapa haiwan pun diarahkan oleh Allah untuk selamatkan Nabi Nuh diarahkan Allah untuk menyelamatkan haiwan sekali. Waktu tuan-tuan adalah saya duduk masa kecil-kecil saya ingat lagi masa saya darjah 5, darjah 4 macam tu lah dengar saya dengan apa Tok Goni Aziz ni lama lah. Kuliah dia biasa join kuliah dia daripada kecil. Pernah sekali dia mengajar, dia kata apa? Dia kata kalau kita terserempak dengan binatang berbisa, ular apa dia kata, cubalah bawa bercakap. Kata ular tu nak mengancam kita, dia kata bawa-bawalah bercakap. Dia kata ular, kamu jangan kacau aku. Kamu, spesies kamu ni selamat sebab apa? Sebab tok aku Nabi Nuh alaihi salam yang selamatkan spesies kamu dalam kapal. Dia kata bawalah bercakap. Dan jadi cerita lepas beberapa hari saya attend kuliah Tok Goni Aziz tu,
pergilah ke rumah kawan saya. Masa tu budak-budak tengah duk main ni dekat padang ni. Dekat semak. Lepas tu budak-budak pakat lari belakang. Saya pun terkejut lah. Kenapa ni? Kita pergilah. Lepas tu dia kata ada ular. Lepas tu kita pun pergi tengok. Memang betul ada ular. Dan kedudukan ular tu bahayalah untuk budak-budak ni. Masa tu saya pun teringatlah cerita apa-apa yang dipesan oleh Tok Guni Aziz. Lepas tu saya tengok ular tu. Saya bercakap. Saya kata ular, jangan kacau kami pergi main jauh-jauh. Jangan kacau kami sebab kami cucu Nabi Nuh. Nabi Nuh selamatkan spesies kamu. Lepas tu duduk sekejap tuan-tuan ular tu lari. Lepas tu saya pun terkejut lah peristiwa ni. Dan saya perasan ada satu rahsia dia. Kenapa ular tu lari? Sebab masa ular tu duduk situ, saya kecek Kelantan. Jadi ular tu ular Kelantan. Dia faham lah. Kalau ular tu ular Kedah, masa tu saya kata baik hampir kalau ular tu tak pergi. Okey. Sebab tu dalam amalan orang yang belajar ruqyah ni, antara satu cara dia kata ayat-ayat nak menghindarkan serangan ular dan sebagainya, dia kata ayat Nabi Nuh dalam surah dalam surah As-Saffat, salamun ala nuhin fil alamin. Tapi itu petua yang dipakai oleh orang yang terlibat dengan ruqyah. Tapi kalau ikut sebenarnya berdasarkan sunnah Nabi, ada doa yang khusus. Apa doa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa yang lebih tepat untuk menghindarkan binatang berbisa disebut dalam sebuah hadis. Okey. Kalau Nabi Nuh alaihi salam haiwan tunduk kepada baginda dalam kapal, Rasulullah ada ke tak? Ada. Ini cerita yang sangat menarik tuan-tuan. Cerita ni saya ringkaskan hadis ni. Satu hari penduduk Madinah gempar. Sebab apa? Terdengar satu bunyi yang kuat. Lalu lepas reda sikit kata bunyi itu, orang pun pakat-pakatlah keluar. Nak tengok apa bunyi tu. Macam kita bunyi yang kuat daripada satu penjuru Madinah. Bila dah reda orang keluar. Bila orang ramai penduduk Madinah keluar nak tengok, pada masa tu didapati Rasulullah dah patah balik. Rasulullah dah patah balik daripada tempat tu. Rasulullah pun kata, Nabi kata, lam tura'u, jangan takut. Aku baru balik pada tempat tu dan tidak ada apa-apa yang bahaya. Lepas tu, masa tu Nabi patah balik itu, orang Madinah tengok Nabi sedang menunggang kuda milik Abu Talhah tanpa pelana. Dan bila Nabi sampai, Nabi puji kuda. Nabi kata apa? Nabi kata wajadnahu bahra. Ataupun Nabi kata innahu la bahrun. Nabi kata kuda ni sungguh pantas berlari sebab langkahnya panjang. Nabi puji kuda. Cuma apa isu dia? Kuda ni kalau ikut sebenarnya berdasarkan riwayat kita baca ni, kuda ni kuda pencen. Kuda pencen yang milik Abu Talhah. Dia punya kemampuan untuk berlari laju ni dah tak ada dah. Tetapi hari itu bila Rasulullah pinjam kuda tu keluar ke tempat kejadian untuk melihat apa yang berlaku di sana, masa naik kuda tu, Nabi macam tepuklah kuda tu. Suruh bergerak lebih laju supaya sampai cepat ke sana. Lalu kuda tu pun dengar arahan Rasulullah, dia pun pacu dengan pacu yang sangat laju. Lepas tu kalau baca sebuah riwayat lain, dalam Musnad Ahmad pula, katanya Anas, selepas peristiwa tu, kuda ni yang terkenal sebagai kuda lembap, menjadi kuda yang paling pantas berlari. Sehingga kuda-kuda Madinah lepas tu tak ada siapa pun boleh menandingi kuda tu. Apa punca dia? Sebab masa peristiwa tu, baginda macam pecut kuda tu, baginda beri arahan pada kuda. Laju, nak tahu apa ada di depan. Jadi kuda ni, dia sangat patuh kepada baginda, sehingga lepas pada hari itu kelajuan dia meningkat. Ini kita kata kehebatan Rasulullah SAW. Kuda ni patuh pada baginda. Okey, ini pun satu lagi. Unta mengamuk, tunduk pada baginda. Ini dalam Musnad Ahmad. Cerita dia, Jabir bin Abdullah cerita, dia kata satu hari ketika Rasulullah pulang daripada musafir, ada unta mengamuk. Siapa masuk dekat unta tu akan kejar, macam nak sondol dengan kepala dia. Lepas tu bila Nabi dapat tahu, Nabi pergi, Nabi tengok unta tu, Nabi panggil unta. Unta tu pun datang jumpa Nabi. Nabi pun ambil macam kata tali kekang, dia pun pakai kan balik tali kekang tu pada unta. Lepas tu Nabi berkata, innahu laysa syai'un bainas sama'i wal ardi illa ya'lamu anni Rasulullah illa 'asil jinn wal ins. Dia kata tak ada semua makhluk di langit dan bumi semua kenal aku ni siapa. Melainkan nak tak kenal aku ni siapa, jin dan juga manusia yang derhaka. Nak cerita haiwan pun tunduk. Kalau haiwan tunduk kepada Nabi Nuh alaihi salam dalam peristiwa kapal baginda nak bergerak, Rasulullah pun ada kelebihan yang sama.
Okey. Seterusnya Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam ni tuan-tuan antara kelebihan baginda, Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada baginda, mukjizat ribut. Angin kencang yang memusnahkan kaum dia. Kaum Ad ni tuan-tuan, kalau kita buka dalam Al-Quran, antara kelebihan mereka, mereka memiliki fizikal yang hebat. Tinggi besar dan mereka ni suka bully orang. Empire mereka pun sangat hebat dalam sejarah dunia. Tapi akhirnya Allah Ta'ala musnahkan mereka dengan apa? Tengok ayat yang ke-6 tu. Allah kata wa amma 'adun ataupun kaum 'ad fa uhliku maka mereka telah dibinasakan bi rihin sarsarin 'atiyah dengan angin ribut yang kencang yang melampau kencang. Angin tu sampai ke penduduk kaum 'ad ni sehingga 7 malam 8 hari habis mereka musnah semua sekali. Jadi kita kata Nabi Hud antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda ribut pemusnah yang memusnahkan kaum dia yang degil. Soalan dia, adakah Rasulullah punya ribut juga seperti itu? Jawab dia ya. Jawab dia ya. Kat mana tu? Kalau kita buka surah Al-Ahzab, cerita perang Ahzab. Bagaimana selepas Madinah dikepung oleh tentera bersekutu. Pada masa tu umat Islam dah resah dah ni. Selepas dibuat persediaan gali parit dan sebagainya, lalu baginda naik atas satu tempat. Lepas tu kalau kita pergi ke Madinah, dia buat dekat Masjid 7 tu ada satu tempat atas bukit warna putih. Dia panggil Masjid Ijabah. Di situlah dikatakan Nabi duduk berdoa. Dan Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala beri bantuan, lalu Allah Ta'ala beri bantuan dan Allah Ta'ala hantar ribut. Hantar ribut macam mana? Ayat ni tengok. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang beriman, ingat nikmat Allah ke atas kamu. Bila tu? Iz ja'atkum junudun. Bila mana telah sampai datang kepada kamu tentera bersekutu, katanya 12 ataupun 15,000 mengepung Madinah pada tahun 5 Hijri. Dan masa itu umat Islam helpless sungguh. Lepas Allah Ta'ala kata, fa'awsalna alaihim riha. Maka kami hantar kepada mereka ribut. Okey, ulama tafsir kata apa? Ulama tafsir kata, ribut ni sebenarnya kelajuan dia, kapasiti kelajuan dia sama seperti ribut yang pernah melanda kaum Ad. Sama. Katakanlah 1000 km sejam. Ribut ni datang memusnahkan kaum Ad, habis mati semua sekali. Dan ribut yang sama pun datang ke Madinah dengan kelajuan yang sama. Let's say 1000 km sejam. Cuma ni kelebihan Rasulullah ni. Tidak ada pada orang lain. Kita tahu Rasulullah ni adalah rahmat untuk semesta alam. Ayat ni dalam slogan kita kata apa menteri agama yang lepas rahmatan lil alamin. Sebenarnya bukan slogan dia, ini memang slogan yang kita pakai sebab umat Islam ini adalah cerminan kepada rahmat Rasulullah dan rahmatan lil alamin. Ayat ni panjang lebar kalau nak bincang dan sangat baguslah kalau kita tambah dengan SDG kita ni. Rahmatan lil alamin, Islam tu macam mana? Okey, antara satu bentuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam yang difahami adalah rahmat untuk orang kafir. Contoh mudah macam rahmatan lil alamin untuk orang kafir. Orang kafir yang mana hidup mereka diakhiri dengan malang, mereka akan dihumban ke neraka. Bila datang Rasulullah cerita Islam, mereka terima Islam, mereka telah mendapat limpahan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita perhati negara-negara Islam. Non-Muslim di negara Islam mereka boleh hidup dengan tentera. Tetapi Muslim di negara bukan Islam tidak semestinya begitu. Kenapa? Itulah cerminan rahmatan lil alamin. Tak cukup dengan tu, rahmatan lil alamin untuk orang kafir dalam kisah ni. Kalau ikut sebenarnya kebiadaban musyrikin Quraisy dan juga tentera bersekutu kepung Madinah ni, mereka akan dimusnahkan oleh ribut yang sama kelajuan dengan ribut yang pernah memusnahkan kaum Ad. Tetapi bila ribut tu sampai ke Madinah, ribut tu sebagai makhluk Allah melihat di Madinah ada seorang lelaki yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ribut ni kenal Muhammad ni, dia ni adalah rahmatan lil alamin, sebagai satu tanda rahmat kepada semesta alam. Ulama tafsir kata apa? Ribut tadi tu memperlahankan pacuan dia, lalu tidak memusnahkan tentera bersekutu. Sebab apa tu? Dalam ayat lain tuan-tuan. Dalam ayat lain. Ayat ni interesting. Dalam surah Al-Anfal. Ayat ni ni cerita di Mekah ni. Walaupun surah Al-Anfal turun di Madinah, tapi Allah Ta'ala recall balik cerita di Mekah. Cerita dia apa? Cerita dia dalam ayat sebelum, ayat yang ke-32 ni cerita dia musyrikin Quraisy bersikap biadab dengan Rasulullah. Macam mana? Dia bersikap biadab dengan Rasulullah. Dia berdoa mengejek. Dia kata apa?
Dia kata, wa idh qalu Allahumma, ingat bila mereka berkata di Mekah, Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik. Ya Allah, kalaulah benda ni Muhammad, Al-Quran Islam ni benar daripada sisimu, kami pula lawan. Fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama', maka hujanilah kami dengan batu daripada langit, awitina bi'adab, ataupun buat adab pada kami. Jadi kalau kita fikir logik lah tuan-tuan, mereka berdoa mengejek baginda, mengejek Islam, mengejek Al-Quran di Mekah depan Kaabah. Sepatutnya Allah Ta'ala makbulkan doa tu, mereka akan dimusnahkan. Mengejek, ya Allah, kalau Muhammad ni betul, Islam ni betul, Quran ni betul, datang kepada kami. Kami pula melawan, patutnya kami dimusnahkanlah. Kalau fikir logik, kalau ikut logik cerita tanah kubur tu Adi ni, kena adab dah tu. Tetapi kenapa tak diadab? Dalam ayat selepas itu, ayat yang ke-33 ni, Allah Ta'ala beri sebab. Allah kata, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, orang Mekah ataupun mana kafir yang ada berhampiran dengan Rasulullah. Sebab apa? وَأَنْتَ فِيهِمْ, selagi kamu Muhammad ada bersama mereka. Maksudnya Rasulullah ni punyalah hebat rahmatan lil alamin dia. Dia duduk di mana sahaja, Allah Ta'ala tak tergamak nak turunkan azab kepada orang yang berhampiran dengan Nabi, termasuk orang kafir. Jadi itu sebabnya kenapa dalam ayat yang ke sebelum tu, surah Al-Ahzab tadi tu, ribut tadi tu dikatakan diperlahankan kelajuan dia. Sebab apa? Ribut bila sampai ke Madinah, dia tengok Nabi ada di Madinah dan ribut sebagai makhluk Allah. Faham Nabi itu adalah rahmatan alamin, Nabi juga adalah penghalang azab di dunia. Lalu ribut tu memperlahankan pacuan dia. Maksudnya Rasulullah ni adalah seorang manusia yang sangat istimewa. Sampai gitu sekali. Dan ayat ni juga tengok bahagian kedua. Allah kata, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidak akan mengadab mereka, orang kafir di Mekah tu, sedangkan mereka, orang beriman tu, meminta ampun. Jadi berdasarkan ayat ni, ulama kata apa? Di dunia ni ada dua benda yang menghalang adab. Dua benda. Yang pertama, kewujudan Rasulullah. Yang kedua, kewujudan orang yang sentiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, Rasulullah sudah wafat. Kita cuma ada satu sahaja penjamin penghalang azab, iaitu orang-orang yang sentiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah. Ini kata-kata kelebihan. Sebab tu kita kena berdamping dengan orang yang soleh. Sebab orang soleh ni dia selalu beristighfar kepada Allah dan sebagainya. Dia menjadi sebab azab itu terhalang. Mudah-mudahan kita jadi orang soleh, tuan-tuan. Okey. Itu Nabi Huda alaihi salam. Nabi Musa pula. Nabi Musa alaihi salam, antara kelebihan baginda yang nyatalah disebut adalah bila baginda pukul tongkat pada batu, terpancar 12 mata air daripada tu. Maksudnya bila batu terbelah, keluar air. Dan kenapa 12 mata air ni terpancar daripada tongkat Nabi Musa? Sebab Bani Israel ada 12 suku. Jadi untuk memudahkan pengurusan, pecah 12 tu, setiap suku-suku tu dia akan ambil air tempat yang sesuai dengan dia. Jadi Nabi Musa, kita kata air terpancar daripada batu. Itu mukjizat Nabi Musa. Rasulullah, tengok. Rasulullah air bukan terpancar daripada batu, tapi terpancar daripada jari jemari. Cerita dia bila? Dalam Sahih Bukhari ketika Hudaibiyah. Nabi dengan para sahabat nak pergi ke Mekah pada tahun ke-6 Hijri, sebab selepas baginda bermimpi, dia nampak dia pakai ihram masuk ke Mekah dan sebagainya. Lepas tu ringkas cerita, orang tanya soalan, mohon pencerahan Pak Ustaz, bagaimana takbir raya ada disebutkan perang Ahzab? Adakah sejarah? Itu antaranya. Okey, tak apa. Bila sampai ke Hudaibiyah tu, ringkas cerita kita macam terkandas di situlah. Tak dibenarkan masuk, air tak ada. Cuma ada dalam satu bekas sahaja. Lalu Nabi ringkas cerita nak celuk tangan dia, lalu air itu melimpah keluar daripada situ. Dan sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Dia kata air itu keluar, kalau sekiranya ada 100,000 manusia pun cukup menggunakan air itu. Sedangkan pada masa itu sahabat ni ada 1,500. Jadi katanya para ulama, dia kata keluar air daripada jari jemari seperti yang berlaku pada Rasulullah, jauh lebih ajaib berbanding keluarnya air daripada batu
selepas diketuk oleh Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya Nabi Musa ada kelebihan itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada kelebihan yang sama. Okey, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kita tahu baginda dan surah An-Naml ni faham bahasa burung. Rasulullah ada ke tak? Rasulullah pun ada kelebihan yang sama. Ini saya bawa sebuah hadis dalam Sunan Abu Daud. Nabi keluar musafir dengan para sahabat dia. Lepas tu Nabi pun berhenti untuk satu urusan dia. Lepas tu Nabi balik, Nabi tengok ada burung, ibu burung sedang melompat-lompat, mengembangkan sayap atas dahan pokok. Nabi tengok, Nabi pun kata, dia berkata, man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang mengejutkan ibu burung ni dengan merampas anaknya. Ruddu waladaha ilaiha. Pulangkan balik anak dia tu. Jadi berdasarkan hadis ni, Nabi tengok burung tu, Nabi faham. Cuma cara faham bahasa burung ini mungkin berbeza lah. Level yang berbeza, tahap yang berbeza dengan Nabi Sulaiman. Tetapi kelebihan itu turut dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Faham bahasa unta. Ini satu lagi, Nabi Rasulullah pun faham bahasa unta ni. Pernah sekali Nabi masuk kebun seorang lelaki Ansar. Lepas tu baginda didatangi oleh seekor unta. Unta tu macam kata meringik dan mengalirkan air mata. Nabi sapu kepala unta tu, unta tu senyap. Nabi tanya, siapa tuan punya unta? Lepas tu datang seorang lelaki Ansar. Dia kata, aku ya Rasulullah. Nabi pesan. Nabi kata, kenapa kamu tak takutkan Allah pada amanah binatang ni? Unta ni mengadu kepada aku. Kamu telah melaparkan dia dan kamu sudah buat kerja berat. Nabi pesan. Maksudnya unta tu datang, dia bercakap dengan Rasulullah. Rasulullah boleh faham. Ini antara kelebihan baginda. Jadi lepas ni, kalau kita tengok sudut-sudut macam ni, kita ingat Nabi Sulaiman, Nabi kita pun ada. Kuasa menundukkan jin. Nabi Sulaiman dalam beberapa ayat, macam surah Sabah ni, dan juga surah Sad, baginda berjaya ataupun ada kuasa, ataupun dikurniakan mukjizat, boleh menundukkan jin, menangkap jin dan sebagainya. Rasulullah ada ke tak benda tu? Ada juga. Tengok, hadis ni interesting untuk kita bincang. Hadis ni, ada dua hadis, satu Sahih Bukhari, satu Sahih Muslim. Satu hadis cerita iblis cuba mengganggu baginda. Hadis ni pula ifrit mengganggu baginda, tapi tak apa. Kedua-dua hadis ini bersatu pada satu kelebihan, iaitu baginda pernah menangkap jin. Tengok hadis ni. Nabi kata, Nabi cerita kepada sahabat dia. Dia kata, semalam jin ifrit mengganggu. Jin ifrit ni spesies lah. Spesies jin yang paling kuat. Spesies jin yang paling kuat, yang paling berkuasa. Semalam jin ifrit ganggu aku untuk putuskan solat aku. Lepas tu Allah bantu aku untuk menewaskannya. Lepas tu Nabi kata aku pun cekik dia. Fada'attuhu. Nabi kata aku cekik ifrit tu. Lepas tu falaqad hamamtu, aku pun berhasrat an arbitahu ila jambi sariyatin min sawaril masjid. Aku pun berhasrat untuk mengikat jin ifrit tadi tu pada satu tiang masjid. Supaya paginya hatta tusbihu tanzuruna ilaihi ajma'un aw kullukum. Dia kata sehingga kamu boleh tengok macam mana rupa jin tu, jin ifrit. Lepas Nabi kata, "Thumma dzakartu qawla akhi Sulaiman." Kemudian aku pun teringat kata-kata saudaraku siapa Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenapa? Nabi Sulaiman dalam surah Sad, surah yang ke-38 ayat 35, baginda berdoa, "Rabbi ghfirli, Tuhan ampunkan dosaku." Bukan Nabi Sulaiman berdosa ni, tapi apa rendah diri dia. Wahabli mulka, dan anugerahkan kepadaku mulka, kerajaan, mukjizat, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tak ada siapa pun dapat selepas aku. Lepas tu Allah Ta'ala, Nabi berkata, faraddahu Allahu khasi'an, lalu Allah Ta'ala halau jin ifrit itu dalam keadaan terhina. Nak cerita apa ni? Rasulullah, kalau Nabi Sulaiman boleh tundukkan jin, Rasulullah pun dalam peristiwa ini pernah menundukkan jin. Cuma kenapa baginda lepaskan jin tadi tu? Sebab dia nak menjaga adab dengan Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman pernah minta supaya kemampuan menundukkan jin atau menangkap jin ini itu detail dalam surah Sabah dan surah Sad ni. Jaga adab. Cuma ada perbincangan ulama lah pada hadis ni. Ada yang kata baginda mampu tapi baginda jaga adab. Ada pula yang kata baginda tak mampu sebab itu adalah mukjizat khusus untuk Nabi Sulaiman sahaja. Ada pula yang kata Nabi mampu, Nabi ingat dia tak mampu. Senang ceritanya tuan-tuan. Menangkap jin ni
adalah kelebihan khusus untuk Nabi Sulaiman. Sebab tu kalau kita minta cakap lah. Kalau ada konon-kononnya ustaz ke, bomoh ke mendakwa boleh tangkap jin masuk botol, lepas tu simpan. Itu sekadar dakwaan kosong yang tidak ada sandaran kepada nas. Sepatutnya benda-benda gaib seperti jin setan tak nampak di mata ni, sepatutnya benda-benda berkaitan dengan ghaibiyat, benda tak nampak di mata, kita mesti sandarkan kepada nas dan juga dalil. Lagipun orang yang mendakwa dia kata tangkap jin masuk botol semua sekali tu sekadar dakwa. Dan kita sebagai orang beriman, adab kita bawa nas sebab benda tu benda ghaib. Yang dakwa tangkap jin masuk botol tak nampak pun. Jadi itulah tuan-tuan. Rasulullah tangkap jin, okey. Nabi Isa alaihi salam, antara kelebihan baginda disebut surah Ali Imran dan juga surah Al-Maidah, baginda boleh menyembuhkan orang sakit mata. Rasulullah pun ada juga benda tu. Pernah Rasulullah doakan mata Sayyidina Ali. Ini dalam cerita perang apa? Perang Khaybar. Cerita perang Khaybar. Lepas tu Nabi kata besok aku akan serahkan panji kepada seorang yang Allah Rasulullah cintakan dia dan umat Islam akan dapat kemenangan di atas tangannya. Jadi ringkas cerita besok Nabi panggil Sayyidina Ali, orang kata mata dia sakit. Lepas tu Nabi pun ludah ke dalam mata Sayyidina Ali. Lepas tu Nabi doakan dia. Lepas tu kata Sayyidina Ali, lepas tu aku tak sakit mata sampai bila-bila. Kerana mukjizat ataupun kelebihan doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan habis dah. Sebenarnya banyak contoh buku ni. Banyak sekali contoh-contoh kelebihan Rasulullah yang baginda ada dan Nabi lain ada, baginda pun ada. Ataupun contoh-contoh lain. Apa contoh? Ini topik sesi akan datang insya-Allah. Bergantung pada MSD lah. Nak buat apa topik ni, nak buat sebulan sekali ke. InsyaAllah untuk topik akan datang ini kita akan bincang. Antara kelebihan baginda, baginda mampu melihat dari belakang kepala. Ini ada hadis, ada nas. Lepas tu ni pun interesting, langit terjaga dengan kebangkitan baginda. Ini kita akan bincang, ada nas ni dalam surah Al-Jin. Bagaimana jin-jin tu, dia kata dulu kami boleh naik ke langit, mencuri berita langit, tapi sekarang tak boleh. Dan nanti bila kita bincang topik ni bulan depan, dengan ayatnya, kita akan bawa bagaimana ada ada seorang ulama daripada Jordan, dia kata berdasarkan ayat tu UFO ni unidentified flying object tu kemungkinan besar jin. Juga kita akan bincang mengenai cop tanda kenabian di belakang Nabi. Macam mana cop tu. Dan saya akan bawa juga minggu depan ataupun bulan depan untuk bagaimana silap faham mengenai cop atau belakang Nabi itu pun boleh menyebabkan manusia jadi khurafat. Ada tangkal azimat yang tak betul pula disandarkan ke cop. InsyaAllah itu bulan depan kita akan bincang. Lepas tu Nabi ni antara kelebihan baginda yang tidak ada pada Nabi lain, baginda tahu dosanya diampunkan. Tetapi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa alaihi salam tak tahu. Ini kelebihan baginda, itu kita akan bincang untuk topik akan datang. Dan banyak lagi banyak lagi. Sebelum kita akhiri, ni minta maaf tuan-tuan nak promo buku saya. Tapi buku saya ni pun saya kira relevan dengan keadaan sekarang. Buku ni tajuk dia Kisah Malaysia Berkurung. Pesan cinta daripada Tuhan. Ini kisah buku ni saya tulis tuan-tuan. Cik Aziz boleh saya promo buku ni? Tak apa. Boleh Ustaz. Boleh Okey, buku ni saya tulis dalam masa 3 minggu semasa PKP. Sebab duduk di rumah pagi petang tak ada buat apa, pasal kita buka dalam Facebook macam-macam isu keluar. Macam contoh isu ada cerita wanita Turki mimpi jumpa dengan Nabi Suhaib Sumet untuk ubat coronavirus ni, macam-macam. Lepas tu orang share doa ni untuk coronavirus dan sebagainya. Lepas tu satu hari lepas subuh saya pun fikir. Saya kata why not tulis something supaya benda ni boleh menjadi panduan ataupun rekod sejarah. Mungkin lepas ni katalah kita semua dah tak ada, saya pun dah meninggal lagi 100 tahun. Jadi orang nak tahu tahun 2020 daripada April sampai ke Jun tu apa jadi di Malaysia. Orang tengok rupanya Malaysia pernah berkurung. Jadi saya pun kontak penerbit kata okey boleh mula, dan buku ni terbitkan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk e-book dulu, kemudian baru diterbitkan secara fizikal. Dan konten dia lebih kurang ada 2 bab besar.
Okey, buku ini didedahkan perkara viral sepanjang PKP. Antaranya pelbagai dakwaan penawar bagi COVID ada semambu lah macam-macam. Jadi apa sudut pandang Islam? Ayat Quran yang dikaitkan dengan COVID-19 macam dia kata surah Al-Ahzab wa qarna fi buyutikunna, tu dia kata wa coronavirus. Itu pun tak betul. Dan buku ni saya bahagi kepada dua. Satu, doa yang sepatutnya dibaca ketika wabak melanda. Sebab apa hari tu orang share video. Ada ustazah kata, baca doa ni dalam surah Ad-Dukhan, Rabbana kshif 'anna al-'adab inna mu'minun Tuhan. Hilangkan azab ini, kami beriman dah. Orang suruh baca doa tu untuk menghindarkan wabak ni. Sebenarnya waktu kita belajar tafsir, belajar Quran, jangan ambil ya. Kita kena check apa yang cerita. Rupanya doa tu Rabbana kshif 'anna al-'adab tu cerita apa? Cerita orang Mekah pada zaman Nabi hak degil tak beriman kepada Allah dan juga Rasulullah. Sebab mereka degil. Lalu baginda pun berdoa supaya mereka diturunkan balur kemarau sampai katanya sampai 7 tahun. Jadi bila mereka merana tak dapat azab ni tak hilang, mereka pun berdoa, Rabbana kshif 'anna al-'adab, Tuhan hilangkan azab kemarau ni daripada kami, inna mu'min, kami janji akan beriman kepada Muhammad. Itu doa orang kafir. Jadi orang duk share. Jadi itu antara pendorong yang menyebabkan saya tulis buku ni, nak cerita. Bukan doa tu nak baca. Kalau lebih tepat kita baca doa yang diajar oleh Nabi. Dan banyak lagi lah. Bahagian kedua, isu-isu yang muncul di media sosial semasa PKP. Ini lebih kurang lah. Tajuk dia, audit dakwaan mimpi jumpa Nabi. Ni betul ke tak? Mudah tu, semudah itu kah nak percaya mimpi jumpa Nabi tu Nabi dan sebagainya. Saya jawab. Hadis berkaitan dengan mimpi jumpa Nabi. Macam mana audit dia? Kemudian larangan solat berjemaah, ada pokok yang terlebih semangat, dia kata kami tak takut wabak, kami takut Allah saja, pergi juga solat berjemaah. Apa jawapannya secara saintifik dan juga ketika menurut pandangan Islam? Sesi menambah untalia, apa benda tu? Ini hafal Quran. Sebab hafazan Al-Quran ni Nabi sebut seperti untalia, kena selalu diikat, ditambat. Pakej rancangan rohani, patut jadikan rumah tumpuan malaikat semasa PKP. Ini hak saya buat sendiri dengan family. Saya bagi buku ke anak-anak saya, dah kita 24 hours duduk di rumah, berjemaah. Saya bagi, okey kakak buku ni, abang buku ni, adik buku ni. Jadi lepas asar, masing-masing kena baca share apa yang dibaca. Satu bab. Apa kaitan dengan malaikat? Sebab malaikat ni dicari majlis ilmu. Kemudian hand sanitizer yang diruqyah. Ini di awal PKP. Jadi kita jelaskan macam mana ruqyah tu sebenarnya. Dan juga banyak lagi lah. Tuan-tuan kalau nak buku ni, boleh ambil sini. Ni boleh kontak nombor ni. Saya paste dekat tu. Okey, setakat tu dulu tuan-tuan. Saya stop sini. Ada pukul 11. Mungkin ada soalan. Kalau boleh saya tanya, saya jawab soalan-soalan. Allahu'alam. Saya kembalikan kontrol kepada Haji Yazid. Dua soalan kalau ada daripada para jemaah sekalian. Silakan. 1-2 soalan daripada para jemaah kalau nak tanya. Ustaz boleh kempen sikit tentang masjid di Jepun tu Ustaz? Kalau ada jemaah nak derma. Okey, alhamdulillah dia gini. Projek utama saya adalah di Osaka. Alhamdulillah tahun lepas kita buat kempen nak beli bangunan, kita dah berjaya kutip 3.5 juta bangunan itu dah siap. Sekarang untuk operasi lah. Kemudian masa kami pergi tahun lepas pun masa 2019 sehari kami dibawa ke Kyoto. Untuk program pelancaran tabung masjid Kyoto. Sebab apa di Kyoto ni bandar pelancongan. Lepas tu Kyoto ni kalau ikut kawan saya yang duduk di Jepun, dia kata Kyoto ni walaupun cantik orang tak sedar bandarnya adalah bandar setan dia kata. Sebab di Kyoto ada 1,600 kuil, gereja sampai 300, masjid satu je. Dan masjid kalau tuan-tuan perasan gambar yang saya share tu, masjid ni duduk di hujung lorong bangunan bawah tanah. Satu pintu yang lebar lebih kurang dalam 3 kaki. Itu je masuk.
entrance dengan exit. Jadi pihak masjid Batu Kunci tu pula nak jadi cerita yang menyedihkan, kunci masjid Kyoto yang satu tu pun dipegang oleh kita Tok Penghulu Jepun kawan saudara, dan katanya penghulu Jepun yang pegang kunci masjid ni pun adalah seorang Sami. Dan dia benarkan untuk operasi office hour sahaja. Kalau cuti umum dijatuh pada hari Jumaat, maksudnya masjid tu akan ditutup. Jadi pihak kita kata komuniti Muslim, komuniti di Kyoto buat inisiatif Putik Derma dalam berapa juta untuk beli bangunan, dan proses sudah berjalan dan cuma tunggu ada usaha untuk untuk bayar deadline pada waktu deadline itu Masjid Kyoto. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan beri sumbangan pada Masjid Kyoto ni, alhamdulillah dia akan mengubah landscape dakwah di Kyoto, sebab kita dah ada bangunan sendiri, dia tanah sendiri, lebih mudah untuk buat program. Kalau nak harapkan kepada masjid yang sedia ada sekarang ni, nama baik, sangat baik. Allahuakbar. Okey, terima kasih Ustaz. Nanti Ustaz boleh sharekan dia punya akaun dengan nombor akaun bank untuk tatapan ahli-ahli jemaah, ahli-ahli jemaah untuk berderma. Kebetulan ini hari Jumaat, mungkin derma dia lebih berkat lagi insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan perempuan yang ingin bertanya 1-2 soalan lagi kalau ada. Kalau tak ada, saya tutup majlis ni. Okey, silakan. Oh, soalan per Pak Lang nak kena tengok ke atas sekejap. Pak Lang. Soalan kelebihan Rasulullah, bolehkah kita sebagai umat yang menggunakan sebagai amalan contoh ayat kursi? Bolehlah, sebab ada saranan daripada nas Nabi suruh baca. Kita boleh buat, tak ada masalah. Dan itu yang lebih utama berbanding benda-benda lain lah. Okey, itu soalan pertama daripada Pak Lang. Lagi ke atas ni. Okey, takbir raya. Itu antara satunya. Sebab apa, dalam takbir raya tu kalau kita perhati, dia kata apa? La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Dia kata tiada Tuhan melainkan Allah satu-satunya. Sadaqa wa'dah, benar janjinya nak beri kemenangan kepada umat Islam. Wa hazamal ahzab wahdah, dan dia Allah Taala menewaskan ahzab, tentera bersekutu yang kepung Madinah tu wahdah, satu-satunya, dia tak ada perlukan bantuan siapa-siapa. Wa a'azza jundah, sampai habislah. Okey, ada lagi tak soalannya? Ada lagi soalan pada jemaah? Pada tetamu-tetamu? Okey, soalan daripada IM Lising. Tulis balik. Ustaz cakap Nabi tangkap jin ifrit. Setahu kita jin tu ghaib. Semua macam Nabi boleh tangkap. Kita tak ada question Nabi sebab Nabi ni dia luar biasa, bukan macam kita. Kalau ada ustaz tu percaya dia kata dia boleh tangkap, dia bukan Nabi. Rasulullah ni dia boleh buat apa sahaja dengan izin Allah. Dan dalam hadis tadi tu, bila hadis tu sebut macam tu Nabi tangkap, khusus untuk Nabi. Jadi orang lain tak boleh lah. Tapi mungkin yang tanya soalan kata Nabi tangkap jin ifrit. Ya, betul dia sebut hadis. Memang jin tu ghaib, macam Nabi boleh tangkap sebab dia Nabi. Kita tak nampak Jibril, kita tak naik ke langit, Nabi boleh. Itu maksud special untuk Nabi lah. Lain daripada Nabi, cerita dakwa menangkap jin ni bagi saya dakwaan yang tak boleh dibuktikan, dan kita bimbang benda tu pun akan membawa kepada benda lain macam ta'assub. Dan dalam buku saya tulis ni, topik berkaitan dengan tangkap jin betul ataupun sekadar khayalan manusia semata-mata. Okey? Okey, ada apa-apa soalan daripada para tetamu daripada para jemaah sekalian? Ada betul kot. Okey, terakhir. Tak ada. Kalau tak ada, saya mengambil kesempatan pada kuliah ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian yang begitu bermanfaat. Semoga hari Jumaat yang berkat ini kita dapat sama-sama mengambil iktibar ataupun kebaikan daripada apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz.
Jadi insya-Allah pihak FSD akan mengambil lagi lah Ustaz untuk di tazkirah di masa-masa yang akan datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Ustaz diberi kesihatan yang baik untuk terus berkongsi ilmu di masa-masa yang akan datang. Jadi saya berdoa insya-Allah coronavirus COVID-19 ini akan dapat dihindarkan di negeri kita dan di dunia hamda insya-Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi